أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita hitung dan bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi, siapakah orang? Di sini ada lebihan pada makna dia. Sepatutnya memadai dah ditanya manza, selesai dah, ataupun mallazi, selesai. Tapi digabungkan di sini isyarah dengan mausul. Nah, dua isim itu manzallazi, siapakah ini orang yang gitu. Nah, jadi menunjukkan kepada situ kebesaran orang tadi. Saya gunakan ayat manza tadi menunjukkan kepada kebesaran orang yang akan memberi pinjaman kepada Allah. Syekh Mustafa Al-Husain, dia beri contoh, seorang ahli tafsir lah. Dia beri contoh, umpama cikgu masuk dalam kelas. Masuk dalam kelas, tengok papan coteng. Papan hitam tu coteng haring sekali. Wow. Masuk tu nak marah dah. Dia masuk tu dia nak marah dah. Sebab apa? Sebab ada benda tak molek. Masuk tanya, siapa buat tak? Siapa ni yang buat ni? Siapa yang buat ni? Dengan keadaan marah. Tapi berbeza dengan situasi satu lagi, bila cikgu masuk ataupun ustaz masuk dalam kelas, dia tengok ada syair yang indah di papan hitam. Nah, jadi dia tengok suka. Siapa ni buat ni? Tak. Dah ni siapa buat ni? Tak. Gitu. Manzallazi. Jadi menunjukkan bahawa kelebihan orang yang akan diceritakan ni. Tak. Siapa belaka? Dah siapa buat gini coteng papan hitam. Lain. Tak. Allah, siapa ni yang tulis syair ni? Tak. Menunjukkan bahawa besarnya orang yang akan diceritakan ni.
Man dzalladzi yuqridullah. Dan siapakah orangnya, gerangannya, yang gerangan tu makna yang dah. Kalau terjemah Melayu lama kau, siapakah gerangan yang, gerangan tu yang dah. Tak sampai lagi tahap makna bahasa Arab tu, tapi kita boleh nampak lah. Siapa boleh? Dah ada benda. Tapi siapakah gerangan yang yuqridullah, yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, yuqridullaha qardan hasana, memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ni bukan qardu hasan yang dalam bank ni. Sekarang ni ada term ataupun istilah ekonomi, pinjaman dia panggil qardu hasan. Bukan maksud tu ni. Tapi hak tu ambil daripada sini. Pinjaman yang baik. Siapakah gerangan yang akan memberi pinjam, yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Kata Al-Imam Zamakhsyari, di sini pecah 3 puak. Dalam memahami ayat ni pecah 3 puak. Betul dalam otak kita. Sebut ayat ni, siapakah yang nak beri pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pecah 3 puak. Pecah yang pertama, puak yang faham makna dia zahir dan dia mengisbatkan sifat kekurangan kepada Allah. Dia faham ayat ni secara zahir dan dia kata Allah itu bersifat dengan fakir. Sebab apa? Apa maksud pinjaman? Pinjam ni menuntut sesuatu harta yang bukan hak kita. Jadi kita pinjam. Berarti kita tak ada harta tu. Berarti kita berhajat kepada harta orang lain. Maka itulah yang disebut sebagai fakir. Jadi orang yang pertama, golongan yang pertama ni, dia faham ayat ni dengan kefahaman yang zahir, lalu dia kata Allah itu fakir. Ini adalah golongan Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahawa Allah itu fakir dan mereka yang kaya. Sebab apa? Sebab dalam Quran sendiri pun menyebut bahawa Allah mahu kepada pinjaman. Siapakah yang akan beri pinjam, beri loan, beri pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Iaitu satu puak Yahudi ni, dia pegang ayat ni zahir, lalu dia kata kalau gitu, kalau Allah lock pada pinjaman, berhajat pada pinjaman, maka Allah itu fakir. Dan dalam surah Al-Imran Allah sebut, laqad sami'a Allahu qaulal ladzi naqalu, dan Allah mendengar perkataan orang-orang yang berkata innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir dan kami adalah orang yang kaya. Jadi puak Yahudi ni yang pertama, dia faham ayat tu secara zahir, dia isbat sifat kekurangan kepada Allah, fakir itu kepada Allah. Dia isbat pula sifat kaya pada diri makhluk. Allah fakir dia kata, pasal Allah berhajat pada pinjaman. Jadi makhluk yang beri pinjaman kepada Allah, maka makhluk ini kaya, Allah itu fakir. Berdasarkan ayat ini. Jadi yang pertama ini faham mereka salah dan mereka menghina Allah Ta'ala dengan berkata demikian. Wal'iyazubillah. Ini golongan pertama. Masalah juga ni kalau faham secara zahir ni. Orang tua-tua, ulama' kita lah, ulama' tua-tua dulu lah. Kita panggil orang tua lah. Ulama' Melayu kita dulu-dulu. Orang alim tua-tua. Dia kata ada buah tak payah koyok, mok basuh-basuh
pak suak lah mulut. Buah anggur. Tak. Buah benda apa lagi? Basuh. Suak lalu. Ada buah kena koyok. Buah butir. Buah pelang. Kena koyok kulit. Perisi buah butir. Pergi makan. Ada buah kena bukan koyok dah. Kena koyok dengan masuk cekoh. Boka pun cekoh. Lepas tu perisi, ambil isi makan. Nama dia buah durian. Kena cekoh dulu. Duri tu kena ambil kapok, cekoh dulu, parang. Ada buah kena koyok, kena katok, kena meseng, kena kukur, kena perah baru boleh makan satang. Ibarat pada memahami hukum, pada memahami tafsir. Ada benda boleh faham direct sekaligus. Otak boleh faham makna mubadarah. Nah, secara mubadirah boleh faham lalu dah. Makna apa? Suruh semayang. Faham. Itu basuh-basuh makan terus. Buah anggur tu basuh kulit makan terus. Ada kena selapis 2 lapis, koyok kulit, buah pelang. Ada kena memang betul-betul kena kuat, cekoh durian. Cuba bayang kalau durian tu mak kita basuh-basuh suak. Mana jadi? Dah kata sama je, buah dia sama je. Ni basuh durian, pak suak dalam mulut. Tengok warna. Lekat habis. Jadi hak ni peseng kena cekoh. Ada peseng kena cekoh, kena koyok kulit, buang sabuk. Jumpa, ingat ke dalam sabuk tu isi dah, dok lagi. Katok dulu purung. Katok purung tu berisi putih. Ingat boleh makan dah, dok lagi. Kukur dulu. Dah kukur ingat ke sesat dah, dok lagi. Kena perah dulu. Baru boleh makan satang. Itu ibarat orang tua kita beri. Ada ayat puk faham lalu. Ada ayat selapis. Ada ayat kena tengok nahu. Ada ayat tengok balarah. Kalau faham stoko macam Yahudi tadi. Dia faham stoko lalu. Allah kata Allah nak pinjaman. Jadi Allah berhajat pada makhluk. Makhluk pula berpitih pada Allah. Wal'ayaz billah. Gitu. Itu keadaan dia. Yang kedua, dia faham makna memberi pinjam tadi. Qardul hasan tu, pinjaman yang baik kepada Allah. Tapi dia faham saja, dia tak beramal, dia tak infak kepada Allah. Dia tak memberi harta dia ke jalan Allah. Dia faham. Tapi kehendak dunia dia yang tinggi menyebabkan berat dia nak keluar pitih dia, harta dia. Jadi di sini kita tengok bahawa yang ayat yang sebelum ini Allah perintah jihad. Jihad itu ialah jihad dengan diri, nyawa, perang. Maka ada juga jihad bi amwalihim. Jihad dengan harta benda. Maka ayat ni masuk kepada harta benda pula. Dulu ayat jihad pada diri. Sekarang ni bukan jihad pada diri, jihad dengan harta. Al-jihadu bil mal. Jadi ada orang ni dia faham maksud apa? Maksud Allah apa ni beri pinjam kepada Allah itu maksudnya menginfakkan harta dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf ke, heboh ke, tabarruk bagi sedekah ke, semua tu adalah infak harta ke jalan Allah. Dia faham. Dia tak faham macam Yahudi tadi. Dia faham ayat ni. Bahawa kehendak pada ayat ni Allah memerintahkan orang yang beriman supaya infak harta dia. Belanjakan harta ke jalan Allah. Tapi mereka sayang. Mereka sayang dengan harta mereka. Ada orang
Tidak sayang. Tapi tidak renung punca harta. Tengok dia taji orang gaji, dia wis dekoh orang wak makan sokmo. Tapi dia tak dengung harta dia bersih kedok. Dia duduk saja, dia tak dengung punca harta dia tu bersih kedok. Tapi dia sukalah sebab orang jek dia. Oh, mari haji hang cangkul ni habis kita makan free kita. Sekedar makan free. Mari dia ni nak mak tempe ni mari dia buat makan semua. Hujung minggu jabat buat makan semua. Tapi dia tak dengung punca harta dia. Dia tak perhati. Nah, bukan semua orang infak tu diterima oleh Allah. Kalau infak harta tak jelas, tak boleh. Nah, harta tu tak bersih, kita infak pula. Boleh nombor ekor banyak sangat juta. Dah habis makan, bola tabur masjid ambil tak. Bola tabur masjid. Tak jadi. Jadi yang pertama, orang ni dia sayang, maksud dia ada harta yang lebih dan bersih. Tapi dia rasa sayang nak keluar. Ada orang kata saya tak kelekuk, tapi dia tak nengung harta dia mari mana. Bersih tak harta hak ada dengan dia tu, dia tak nengung. Dia tak perhati. Kalau dia perhati hisap, tak. Hisap tu bukan hisap dengan kehendak dia. Kehendak dia betul belaka. Kita ni lagi boleh kata kita faham belaka. Tak. Kita gitu. Maknanya boleh ada benda. Bagai-bagai. Ada bagai-bagai. Mudah-mudah. Tapi kalau kita dengar dengan ilmu, kita dengar dengan syariat, tengok betul tak ni. Dosa tak ambil gini. Haram tak buat gini. Riba tak begini. Dari duduk dengar. Oh, tak betul. Ya. Maka harta tak betul tu tidak boleh diinfak. Kalau boleh untuk keperluan awam tu, tapi bukan infak lah. Kita nak bersih harta kita tak jelas, kita buat jalan raya untuk guna awam, tapi itu bukan infak lah. Jadi kita infak ni harta yang bersih, kita infak kepada Allah. Harta tu sepatutnya kita makan kenyang, kita makan mewah, kita boleh makan di hotel. Tak, kita buang separuh, makan rumah sudah, tapi bagi kepada Islam, infak harta tu. Jadi orang ramai dia tengok harta dia tu, dia tak boleh nengung sebab dia tak ada kayu ro. Dia tak ada kayu ro nak ukur. Dia boleh nengung, molek belaka, kita tak curi hak orang. Nampak? Kita tak curi hak orang tapi kita pandai. Pandai, ayat pandai. Kita pandai, cerdik, pusing kau ni, cari lubang kau ni, lubang kau ni. Tapi dia cakap tu, dia ada kayu ro tak depan. Kayu ro ni masa lama. Ada pembaris dah. Ada kayu ukur tak? Kayu ukur. Ada kayu ukur tak? Kayu ukur tu lah ilmu dia. Ilmu. Kalau dia ukur bahan gambar, dia rasa boleh belaka. Tak ada mana kita curi orang. Kita bijak sikit je. Gini. Kita pandai. Kita licik. Kita boleh rezeki lebih. Lalu dia tak pandai, kena faham apa dia. Gitu. Nah. Ada kisah Tok Bomo Ujang. Dulu kita, sekarang ni mungkin tak ada dah, alhamdulillah lah. Pekat bawah ada orang gajar, pekat atas ada orang gajar, ada beraka. Alhamdulillah. Ada beza sikit-sikit je lah, abad-abad forok lah. Tapi maknanya budaya mengaji tu dah mula kembali dah kita ni. Dulu ada Tok Bomo Ujang, setiap kali bulan 12 gini, orang banyak buat keduri, cuti sekolah. Jadi banyakkan orang ni dia buat majlis ni, majlis kahwin zaman dulu, dan ni ada juga atas ikhlas orang berilah, ataupun ditulis dah majlis kesyukuran. Tak ada eskavator lah ni. Eskavator tak ada bozal ni. Dulu kalau makan keduri, bawah makan puluk, dia ada ni, dia garu tangan kita ni. Jadi
Buat kenduri besar. Takut orang nak mari. Bila orang nak mari, nak keruk nak banyak. Nak banyak nak keruk ni. Nak banyak. Jadi debor. Debor ni. Pergi jumpa Tok Omar Ujang. Tok Omar Ujang mari. Dah berapa hari bulan nak kahwin? Kabur. Tulis. Dah 20 hari bulan 11. Ni tengah hujang ni. Kalau hari biasa kita ambil 10,000 je, 5,000 je tolak hujang. Hari musim panas, tapi ni musim terkunjuh ni kita kena ambil double 10,000. Dah lah 10,000. Zaman sekali dulu 1,000 pun besar dah. Mana hari biasa kita ambil 500 riyal je. Tapi dah mula musim terkunjuh dah ni. Musim angin laut, musim hujan dah ni 11, 12 ni. Jadi kita ambil 1,000 lah. Ambil 1,000. Ambil 1,000 siapa tarikh kenduri dia jadi hujang sungguh. Lebat pula hujang. Kawan ni nak marah, pergi serang. Pergi serang Tok Bomo. Moldemu ni menipu. Kata sekat hujang. Ni hujang habis kata. Hujang habis. Tak ramai orang mari. Kokok pun tak balik modal. Dah lah nak bayar dah kemu 1,000. Kokok nak balik modal pula. Lepas tu Tok Omar tu kata, mari Tok Omar tu sabar dulu. Dah tadi masa buat kenduri tu hujang, banjir tak? Tak banjir lah, muka tempat tinggi. Tu kalau aku dak sekat itu banjir tergelang dah. Aku sekat dah tu ni. Kalau aku dak sekat tergelang dah basamu. Pandai. Ya elok semata. Tak? Ejah kau ni pandai. Jadi kita kadang-kadang banyak berinfak. Banyak beri belanja orang makan. Banyak beri sumbangan pada ni. Tapi kita dengung dak puca harta gitu. Kadang kita duduk seorang, kita kena dengung puca harta. Kalau ada capur hak jelas, tak jelas, ambillah sebahagian, masuklah Baitul-Mal untuk bersih harta kita supaya di akhirat kelak kita terlepas daripada soalan tadi. Jadi ada orang yang harta dia bersih banyak, tapi dia faham ayat ni, tapi dia tak keluar, dia tak infak. Pasal apa tak infak? Dia sayang. Pasal apa dia sayang? Dia rasa hak dia rasa nikmat, jadi dia sayang. Jadi yang pertama faham zahir, dia menghina Tuhan. Yang kedua, dia faham betul faham bahawa ayat ni bukan maksud Allah berhajat pada pinjaman manusia, tapi Allah perintah supaya infak, beri harta tu ke jalan Allah. Infakkan harta. Jadi yang ketiga ialah orang yang faham dan amal. Dia faham bahawa ayat ni bukan maksud Allah berhajat. Allah memerintahkan supaya infak. Infakkan sebagian harta ke jalan Allah. Tapi jangan sampai mudarat diri. Jangan beri habis. Piti kita tak nak makan kita. Keluarga kita, nafkah kita pun wajib. Jadi yang ketiga, orang yang faham bahawa ini merupakan sarana untuk infak harta ke jalan Allah, bukan maksud Allah itu berhajat. Dan dia mengeluarkan ataupun mengambil harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gadah harta dia, beri pinjam kepada Allah, maknanya dia peruntukkan harta dia di jalan Allah. Ini yang berlaku kepada Sayyidina Abu Dardah. Jadi beliau Sayyidina Abu Dardah ni beliau bertanya, bila ayat itu dia tanya kepada Nabi, adakah Allah menginginkan pinjaman daripada manusia?
Pinjaman sini, adakah Allah memerintahkan sebagai pada harta tadi untuk diinfakkan? Bila Rasulullah kata ya, dan maka beliau memberikan kebun dia kepada Rasulullah untuk diinfakkan ke jalan Allah. Jadi golongan yang ketiga ni, dia faham dan dia amalkan. Jadi ada 3 golongan yang bila disebut memberi pinjaman kepada Allah ni, dia 3 golongan. Yang pertama, memahami secara zahir dan menghina Allah. Mereka mensabitkan sifat miskin, fakir bagi Allah. Wa'iyazbillah. Dan yang kedua, dia faham tapi tak keluar harta. Yang ketiga, mereka faham dan mereka mengeluarkan infak daripada harta mereka. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Orang yang memberi pinjam harta mereka kepada Allah, yakni infakkan harta. Baik, saya tak mau kaitkan penjelasan seterusnya ini dengan tafsir. Kita tinggal dulu sampai situ. Nah, takut tukar bimbang penjelasan kita, tambahan kita daripada tafsir ayat. Nanti kita pergi antara hikmah kenapa banyak dalam Al-Quran ni dia beri contoh-contoh ibarat-ibarat tijarah, jual beli, wa ma rabihat tijaratuhum innallaha ashtari, Allah beli. Gitu. Tapi kita tak boleh bolak dengan tafsir ayat, kita pergi. Kita sebut lagi ke dia. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan gandaan berganda-ganda banyaknya. Yudha'ifu lahu fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi siapa yang beri pinjam kepada Allah dengan maksud menginfakkan harta ke jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan baginya dengan lipatan ganda yang banyak, berlipat-lipat kali ganda. Jadi sebab itu berkaitan dari segi makna-makna perkataan ni, ada kaitan satu sama lain. Suatu benda yang kita lakukan atas dunia ini, ibadah kepada Allah, kadang-kadang ganjarannya di akhirat tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Sebab itulah kita masuk syurga ini dengan rahmat Allah. Yang pertama, rahmat Allah tu serah kepada Allah, Allahumma salli alaihi wasallam. Nak cari perkataan ni, mutlak hak Allah, rahmat tu. Semata-mata milik Allah. Tetapi kalau kait dengan amal pun masih lagi tak lari pada rahmat. Sebab yang mengizinkan kita bangun ibadat, yang beri kesihatan untuk kita beribadat, yang beri duit untuk kita sedekah, yang beri ilmu untuk kita mengajar, yang beri apa juga yang boleh kita dapat pahala, itu adalah Allah. Dan seterusnya yang melipat kali gandakan pahala lebih daripada apa yang kita buat juga Allah. Maka rahmat Allah itu memang melimpah ruah, tak sepadan dengan apa yang kita buat. Jadi itu perkataan qad aflahal mu'minun. Dan surah Al-Mu'minun kan disebut telah berjaya orang-orang yang beriman. Maksud dia, kataan berjaya tadi maksudnya ialah
secara bahasanya perkataan aflaha mari daripada falaha, yakni bertanam. Bila orang tu dia bertanam, dia tanam satu saja biji benih, tapi bila buah lebih daripada yang dia tanam. Nah, tanam pokok rambutan, buah sutir je. Tanya rambutan, apa mu buah sutir je? Rambutan jawab, dah mu tanam sutir je butir. Tak ada, kadang berlori. Tanam sutir je. Kadang berlori. Kadang hok tanam butir sutir ni orang ambil dahar jadi pokok lain pula, beribu-ribu buah pula. Orang ambil dahar dia pula, butir sutir ni dak diganda-gandakan. Tengok macam mana perkataan berganda-ganda tadi. Allah beri nampak kita depan mata kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Pemisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Banyak. Jadi 700 gandaan. Dan kita kena ingat, walaupun 700 gandaan, sebenarnya berganda-ganda. Sebab biji benih ni, habbah ni akan jadi pokok lain pula. Dah. Contoh depan mata kita lah. Jadi ni kalau orang tanam ganda padi nampak. Dah. Tapi kalau kita tengok pokok rambutan, kita tanam sutir pokok rambutan, butir sutir. Dah. Bila buah penuh selori, buah tu sendiri akan jadi pokok pula. Butir dia kat gini. Dah. Hak tu hak dahang ni pula orang ni dia panggil apa? Kawin. Kita panggil kawin. Bahasa dia tut. Ha. Orang ketua kita panggil kawin. Nah, bubuh tanah di dahang tu biar aku kerak tanah lain pula. Dah butir mana? Butir hok ni je sutir. Tak ada butir dah tu. Duk kawin tu. Nah, tak ada butir dah. Buah pula beribu-ribu. Itulah yang difahami dengan berganda-ganda. Dok kadang-kadang kataan apa ni sanabil itu jamak kasrah yang tidak terkira dia. Nah, walaupun disebut 7 tangkai, tapi berganda-ganda. Jadi gitu juga orang yang memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan ganda-gandakan. Dan ganda-ganda itu hak Allah nak ganda berapa, tapi lebih daripada yang kita buat. Kalau kita nak fikir dengan hak mata kasar kita wis ria, beria-ria Allah balas. Dah, kalau hak benda nampak lah nak beri misalah. Kita wis ria, infak jalan Allah seria, beria-ria Allah balas. Dah bila lama lagi, macam harta wakaf, sedekah jariah. Tuan dia mati dah, sedekah dia berjalan, jariah. Dah, macam mana? Ada orang masuk 10 riyal. ASB ke ASL kan? ASL lama, ASB. SL. Dia tok 10 riyal zaman 70-an lah. 70-an ke 80-an. Dia tok 70-an dah, lock gitu saja. Tak pergi ambil dividen. 2000 lang dia pergi ambil, tengok Allah, masuk 10 riyal, jadi berapa dah duit dia? Loh, berganda. Berganda. Jadi orang yang infak ni tak. Ada seorang syekh tu dia kata kalau ada 8 ringgit tak duit dia lah. Kita beri contoh 8 ringgit lah. Nah, kita kata 10 ringgit. Dia kata 8 tolak 2 jadi 12. Bukan 8 tolak 2 jadi 10. 10 tolak 2 jadi 12. Bukan 10 tolak 2 jadi 8. Kita sipir kita 10 tolak 2 jadi 8. Dah. 10 tolak 2 jadi 12. Sebab hak 2 tadi jadi ganda balik jadi 4, bagi 4 pula. Dah bila bagi 4, 8, 4, 12. Lebih contoh gitu. Tapi bukan gitulah hakikat yang Allah gandakan lebih daripada tu. Tapi dia nak semangatkan anak murid, suruh bersedekah, buat amal jariah, berinfakkan harta. Dia kata 10 tolak 2, 12. Bukannya 8. Nak kabur. Nah. Gitu. Jadi orang yang ketiga yang sanggup keluarkan harta dia ke jalan Allah tadi ialah orang yang mantap keimanan dia.
kukuh iman dia. Dia nampak dah dia tak akan miskin dengan takdir Allah. Walaupun dia harta banyak, dia boleh jadi miskin. Tak? Orang harta banyak pun boleh jadi miskin. Orang yang harta tak ada pun boleh jadi kaya. Itu semua hak Allah Ta'ala. Jangan kita atur rezeki orang. Nah, kerana rezeki itu datang daripada Allah. Kita duk polak-polak ni, jangan. Kerana itu rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nampak kita catur, tapi itu hanya ikhtiar kita. Tapi hakikat yang beri rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita nampak kita polak ni, kita nampak kita berjaya. Tapi adakah keberkatan ke dalam rezeki kita? Sebab orang boleh lambu ekor pun dia kata rezeki daripada Allah. Yakin dia rezeki daripada Allah. Oh, rezeki sungguh 2 kali dia tikar kena lalu. Jadi kena faham makna rezeki itu ialah rezeki yang baik. Sedang makna ikhtiar itu sendiri mari daripada perkataan khayara, pilih. Dan perkataan khayara sendiri itu dalam dia tu ada perkataan khair, baik, memilih benda yang baik, ikhtiar. Nah, kita nak kata acu ikhtiar kok radio tu biar acu, tak ada. Acu ikhtiar kok radio tu biar hidup mula. Gitu deh. Gitu. Jadi tengah-tengah naik metal ni jali lapu pula. Jadi kenalah berhenti situ. Dah, berhenti tengah muncak ni sedap juga dah. Jadi nak tunggu lagi. Jadi kita kalau waktu isyak dah masuk. Jadi kita tawakkul dulu. Renungan kita ni pada ayat Allah Ta'ala pada minggu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati dan mengampunkan segala dosa kita dan mematikan kita pada darjat orang yang bertaubat, sempat bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.